Tuan Dipertua, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk menurut serta dalam membahas titah yang di-Pertuan Agong minggu yang lalu. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan suatu isu yang penting tetapi tidak dapat perhatian luas, iaitu plain packaging. Plain packaging merupakan satu isu yang begitu kontroversial. Tidak dapat begitu coverage di Malaysia walaupun ini berkait dengan public health, kepentingan kesihatan awam. Kerajaan di seluruh dunia mengamalkan konsep plain packaging demi kepentingan kesihatan rakyat dan juga untuk mengkurangkan perbelanjaan kesihatan kerajaan dalam jangka masa yang panjang. Negara-negara seperti Australia, Uruguay, Perancis, Kanada dan New Zealand telah mula mengimplementasikan plain packaging ataupun dalam keadaan kesediaan untuk memperkenalkan plain packaging sebagai public health policy di negara masing-masing. Tujuan kerajaan untuk implementasikan konsep plain packaging adalah untuk kurangkan dan memberhentikan orang ramai daripada merokok. Pengiklanan atas kotak-kotak rokok, the advertisement, akan dikurangkan atau dikeluarkan secara menyeluruh dan digantikan dengan amaran mengenai impak merokok ke atas kesihatan. Kajian menunjukkan bahawa plain packaging boleh kurangkan kadar merokok di kalangan masyarakat, rakyat dan mengelakkan atau kurangkan penyakit yang berkait dengan amalan merokok. Tuan Dipertua, plain packaging adalah penting di Malaysia memandangkan seramai ataupun sejumlah 4.7 juta rakyat Malaysia merokok dan matlamat kerajaan khususnya KKM adalah untuk kurangkan warga rokok, kalau saya boleh gunakan istilah itu, warga rokok sebanyak 30% pada tahun 2025. Kajian oleh University Malaya Centre of Addiction Sciences UMCS menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya 10,000 rakyat Malaysia meninggal dunia setiap tahun kerana merokok. Tetapi nombor ini hanya tip of the iceberg kerana kajian itu juga mengatakan bahawa setiap kes yang dilaporkan, 9 kes tidak diketahui. Maknanya ialah sejumlah kematian berkait dengan amalan rokok ialah sekurang-kurangnya 90,000 orang setiap tahun. Penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan amalan merokok adalah penyakit jantung, stroke, diabetes, asma dan pelbagai lagi penyakit bara, bukan sahaja kanser paru-paru. Dalam konteks ini, saya menyambut baik keinginan kerajaan Malaysia untuk memperkenalkan plain packaging di Malaysia. Tetapi nampaknya kerajaan telah membuat U-turn selepas membuat kenyataan bahawa Kementerian Kesihatan akan mengimplementasikan ataupun memperkenalkan dasar plain packaging. Dasar Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah mendapat bantahan dan kritikan daripada firma-firma tembakau, tempatan dan juga luar negara. Tuan Dipertua, pada 24 Februari 2016, Pengarah Kanan KKM, Dr. Chong Chi Kiong, mengatakan bahawa we are planning to do that in stages. Stages di sini bermaksud, planning di sini bermaksud, planning to introduce, merancangkan untuk memperkenalkan plain packaging, but at this moment, dengan izin, we don't have a firm date. Pada hari yang kemudian, iaitu pada 25 Februari 2016, Confederation of Malaysian Tobacco Manufacturers telah bantah dasar KKM dan pihak pengusaha ini mengatakan bahawa Putrajaya, saya quote dengan izin, Putrajaya's plan to introduce generic packaging for tobacco products will infringe on Malaysia's obligation under several international agreements. Mereka menambah dengan izin lagi, therefore extreme and unproven measures such as plain packaging should not be introduced. Adopting excessive measures like plain packaging significantly jeopardizes Malaysia's strong standing as an investment destination and sends the wrong message to business. Tuan Dipertua,
anggota-anggota Confederation of Malaysian Tobacco Manufacturers termasuk syarikat besar tembakau, tobacco producers seperti Japan Tobacco International, Philip Morris Malaysia dan juga British American Tobacco. Pada 6 hari bulan 2016, ASEAN Intellectual Property Association juga telah menuntut serta dalam kempen untuk mengecam KKM. Kumpulan yang berkepentingan ini berkata, for Malaysia to move forward in its intellectual property regime, it must not consider such regressive measures as plain packaging. Dan kita dapati bahawa Menteri Kesihatan pada 8 Mac 2016 mengatakan bahawa kerajaan belum lagi membuat sebarang keputusan mengenai plain packaging. Tuan Yang Pertua, kenyataan Menteri Kesihatan amat malang sekali dan dia kesal sekali. Ini adalah sebab kerajaan telah tunduk kepada tekanan dan kehendak syarikat-syarikat gergasi yang hanya mementingkan keuntungan. Mengapa kerajaan mengetepikan satu dasar yang akan membawa kebaikan kepada rakyat negara ini? Tuan Yang Pertua, saya minta Kementerian Kesihatan jelaskan pendirian sebenar pihak kerajaan dalam isu ini. Sebab dalam 1 minggu, Pegawai Kanan Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan bahawa we will introduce plain packaging. Kita akan memperkenalkan plain packaging tetapi dalam stages. Tetapi end of the week, Menteri mengatakan bahawa it is still in the planning stages. Ini saya tak faham. Ini saya langsung tak faham dan saya minta kerajaan dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dan saya juga nak tanya kepada Menteri, adakah kepentingan kementerian untuk menjaga hati pemegang saham di dalam syarikat-syarikat tembakau ataupun menjaga kepentingan kesihatan rakyat Malaysia? Saya minta penjelasanlah semasa Menteri jawab. Tuan Yang Pertua, nampaknya Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Perdagangan Malaysia antarabangsa iaitu MITI tidak sependapat mengenai dasar plain packaging. Secara amnya Kementerian Kesihatan cenderung untuk memperkenalkan plain packaging walaupun ada bantahan daripada firma-firma tembakau. Tapi sebaliknya, MITI sedang menyaman kerajaan Australia bersama-sama 36 negara-negara yang lain di World Trade Organization kerana mengimplementasikan dasar plain packaging di negara mereka, khususnya di Australia. Soalan yang timbul, Tuan Yang Pertua, ialah mengapakah dua kementerian di bawah satu kerajaan mempunyai dua pendirian yang berlainan bagi isu yang sama. Dan di luar pula, MITI menyaman Australia kerana memperkenalkan dasar plain packaging. Tetapi di Malaysia, Kementerian Kesihatan hendak memperkenalkan plain packaging. So kita dapati percanggahan dalam dasar kerajaan sendiri dan saya percaya dan saya harap Menteri berkenaan dapat menjelaskan mengapa ada dua strategi mengenai plain packaging dalam satu kerajaan yang sama. Dan juga saya minta MITI untuk menjelaskan faktor-faktor dan juga rasional yang mendorong MITI untuk menyaman kerajaan Australia di WTO dan juga saya minta MITI supaya mempertimbangkan untuk withdraw summon ke atas Australia. Isu kedua yang Tuan Pertua ialah berkait saya nak kemukakan ialah mengenai sistem kesihatan di Malaysia dan perlunya kawalan terhadap harga ubat-ubat dan perkhidmatan kesihatan yang lain. Beberapa hari yang lalu, Malay Mail Online menceritakan situasi atlet negara iaitu Watson Yambek yang menjadi muflis kerana meminjam sebanyak 80,000 untuk membayar bil hospital ayahnya. Tuan Yang Pertua, masalah Watson Yambek merupakan tip of the iceberg sekali lagi sebab ramai rakyat Malaysia menghadapi masalah yang sama. Mereka terpaksa pinjam wang untuk membayar kos perubatan yang semakin tinggi di hospital kerajaan maupun di swasta. Kajian ASEAN iaitu Cost in Oncology menunjukkan 45 daripada orang yang mengalami penyakit kanser hidup dalam keadaan apa yang dipanggil financial catastrophe. Tambahan pula, menurut kajian yang sama, 51% akan mengalami kesusahan ekonomi, 49% akan menghabiskan setiap sen daripada wang simpanan mereka, 39% tidak mampu membayar untuk bil perubatan, 22% daripada responden tidak mendapat membayar untuk sewa rumah. Tuan Yang Pertua, ini jelas menunjukkan bahawa
kesakitan, penyakit boleh memiskinkan seseorang pesakit dan juga keluarga mereka. Menurut Health Protection Gap Asia Pacific 2012 yang dibuat oleh Swiss Group, perbelanjaan individu ataupun out of pocket expenditure oleh rakyat Malaysia yang walaupun sudah tinggi sekarang akan bertambah sebanyak 8.8% setiap tahun sehingga mendadak ke sebanyak 12.6 bilion menjelang tahun 2020. Pada tahun 1997, perbelanjaan out of pocket oleh rakyat Malaysia berjumlah 2.93 bilion. Tetapi pada 2012 pula, perbelanjaan ini telah mencecah 15 bilion, 15.58 bilion, lebih daripada 5 kali ganda daripada dalam masa 15 tahun. Dapatkah rakyat mampu membayar bil hospital jika harga ubat meningkat lagi? Kos kesihatan bukan sahaja mengakibatkan seseorang itu menjadi bankrupt, tetapi terpaksa hidup dalam kemiskinan oleh kerana kos kesihatan yang begitu tinggi. Tuan Yang Pertua, saya percaya faktor utama keadaan ini adalah kerana kerajaan tidak mengamalkan mekanisme kawalan harga ataupun price control bagi ubat-ubatan dan juga perkhidmatan kesihatan termasuk peralatan dan bekalan di hospital kerajaan maupun di swasta. Menurut Journal of Pharmaceutical Health Services Research, kalau kita bandingkan 10 harga ubat yang paling banyak digunakan di Malaysia dan di Australia, kalau Malaysia banding dengan Australia, harga ubat di Malaysia ada lebih tinggi sebanyak 30% hingga 1048% daripada Malaysia. 30% to 148% more expensive in Malaysia for the same medicine compared to Australia. Ini adalah sebab dan ini simpulan ini diberikan dalam Journal of Pharmaceutical Health Services yang betul dan saya baca. Malaysia has, and why? Mengapa harga ubat lebih tinggi di Malaysia compared to Australia? Sebab di Malaysia has an average higher retail prescription drug prices compared to Australia due to the lack of pharmaceutical market regulation, which could impose limits on prices, profits, and total spending on medicine or pharmaceuticals. Tuan Ibu Ketua, soalan di depan kita adalah apakah penyelesaian untuk peningkatan kos perubatan dan masalah kewangan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Kita boleh melontarkan dua jenis penyelesaian ataupun dua strategi untuk penyelesaian. Pertama, kerajaan mengawal harga ubat dan kos perkhidmatan kesihatan yang lain dan menambah peruntukan Kementerian Kesihatan untuk menampung penambahan kos secara am, atau strategi kedua iaitu rakyat terpaksa membelanjakan lebih banyak wang untuk mendapat ubat-ubatan dan perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Tuan Yang Pertua, kalau kita guna pakai formula yang digunakan pada masa kini oleh kerajaan, maka jelas rakyat akan diminta untuk membayar untuk peningkatan dalam kos kesihatan. Tambahan pula, KKM telah mengumumkan baru-baru ini bahawa expenditure Kementerian Kesihatan telah dipotong sebanyak 300 juta ringgit. Sekali lagi, rakyat dibebankan, rakyat disusahkan. Saya minta KKM menjelaskan sama ada mereka dapat memperkenalkan dasar kawalan harga untuk ubat-ubatan dan perkhidmatan kesihatan yang lain. Isu yang seterusnya saya nak bangkit adalah berkenaan dengan GST dan income inequality di Malaysia. Hampir setahun GST telah diperkenalkan di Malaysia dan rakyat jelata khususnya golongan B40 sekarang merana kerana GST. Kajian Pew Research Center menunjukkan bahawa 77% daripada semua rakyat Malaysia mengambil isu income inequality sebagai masalah terbesar negara. Tambahan pula, World Bank mengatakan bahawa sebab utama income inequality di Malaysia tinggi adalah kerana masalah kronik dalam sistem pendidikan. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, 43% daripada pekerja di sana mempunyai ijazah sarjana muda, manakala di Malaysia jumlahnya hanya 17%. Adakah pihak menteri setuju bahawa kegagalan sistem pendidikan di Malaysia, a failure of the Malaysian system of education,
adalah antara faktor utama income inequality masih tinggi. Apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk membaiki keadaan ini? Dan saya mohon penjelasan daripada pihak menteri. Selain itu, Tuan Pertua, Forbes magazine telah mengeluarkan senarai 50 richest Malaysians pada bulan Februari yang lalu. Mengikut senarai itu, 50 warga Malaysia, 50 Malaysian residents yang terkaya mempunyai aset berjumlah 258 bilion ringgit. Jumlah ini adalah 100 juta lebih daripada bajet 2016. Berapakah cukai yang dikutip dan juga GST yang dibayar oleh golongan ini untuk tahun 2015? Saya minta kerajaan menjawab soalan ini. Tambahan pula, adakah kerajaan sudi untuk memperkenalkan carbon tax ataupun capital gains tax termasuk keselamatan sosial yang keseluruhan sebagai langkah progresif untuk membantu rakyat Malaysia dan menangani masalah ketidaksamarataan di Malaysia. Mengenai pendapatan kepada kerajaan daripada GST, berapakah jumlah yang disalurkan daripada B10 dan juga B40? Saya mohonkan penjelasan daripada Yang Menteri mengenai perkara ini. Pada masa sekarang, isu yang lain, Tuan Pertua, ini berkait dengan AICHA ataupun ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Pada masa sekarang, wakil Malaysia ke AICHA dilantik terus oleh kerajaan tanpa proses konsultasi atau rundingan dengan pihak-pihak berkepentingan termasuk badan bukan kerajaan. Terma bagi wakil Malaysia ke AICHA telah pun berakhir pada tahun 2015 selepas menghabiskan 2 penggal sejak tahun 2009. Apakah proses yang akan digunakan oleh kerajaan? Adakah proses yang sama iaitu perlantikan terus kerajaan ataupun kerajaan akan tukar proses supaya satu proses perundingan yang open dan transparent, yang terbuka dan transparent akan diguna pakai untuk melantik wakil Malaysia ke AICHA pada perlantikan yang sedia akan berlaku pada masa sekarang. Saya minta supaya kerajaan tukar sistem yang diguna pakai sekarang supaya proses ini lebih open, lebih transparent dan kita juga boleh mungkin dapat menghantar seorang wakil NGO sebagai wakil Malaysia ke AICHA. Isu yang akhir sekali, Tuan Ketua, adalah berkait dengan Socio-Economic Development of the Indian Community in Malaysia, iaitu SIDIC yang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya minta kerajaan menjelaskan kalau kerajaan telah membuat analisa cost benefit ataupun cost benefit analysis iaitu mengenai impak wang sebanyak 100 milion ringgit yang telah disalurkan ke masyarakat India dan khususnya apakah impak kepada golongan miskin yang dikategorikan sebagai B40. Adakah B40 ini telah mendapat kebaikan dengan wang yang begitu besar yang dikeluarkan, yang disalurkan untuk kepentingan golongan miskin.